Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi kita ada satu perkongsian yang cukup menarik di sini mengenai status pemain Sabah FC. Jadi ini adalah perkongsian yang aku dapat daripada Budak Scoreboard. So untuk anda yang belum kenal Budak Scoreboard ni, ini adalah nama yang sering kali aku mention di beberapa channel SRTV ni kerana kami sering berkolaborasi untuk maklumat dan juga acara baik di dalam video, di stadium ataupun di luar stadium. Lebih kurang macam tu. So anda yang belum lagi follow Budak Scoreboard, aku akan letak dia punya link di bawah untuk Facebook dan juga TikTok lah. Jadi dia pun banyak berkongsi mengenai perkembangan terkini. Beliau juga banyak memberikan macam SRTV jugalah, memberikan pendapat beliau tentang apa yang dilalui ataupun cuba dilakukan oleh Sabah FC sekarang. Ianya berkisar mengenai 7 pemain Sabah FC yang kekal untuk musim 2026-2027. So apa yang menguatkan perkongsian yang dilakukan oleh Budak Scoreboard ni kerana ini pun telah dikongsikan oleh Astro Arena sebenarnya. Senarai yang dinyatakan pun memang sama juga. Tapi apapun kita masih belum, dia masih perlu ditimbang ukur timbang rata lah pasal manajemen Sabah FC pun belum lagi mengumumkan secara official di mana-mana social media official mereka. So aku ingin berkongsi di sini nama-nama tersebut adalah seperti Dominic Tan, Jafri Chu, Farhan Roslan, Darren Lock, Sifu dan juga Danny Ham. Dan juga Jose Angel. So beberapa nama yang cukup penting lah bagi aku dan aku surprise juga sebenarnya dia kekal untuk terus bersama Sabah FC adalah seperti Dominic Tan dan juga Danny Ham dan juga Miguel Cifuentes. Kerana ini adalah merupakan 3 player yang aku beri rating cukup tinggi lah untuk persembahan Sabah FC despite persembahan kita pada musim lepas kerana mereka adalah player yang sering menonjol. Bukan aku katakan asal turun mesti menonjol, tapi jika dibandingkan dengan player-player kita yang lain, mereka boleh katakan adalah Mr. Consistent lah di dalam setiap persembahan Sabah FC. Dan aku menjagakan mereka ni mungkin akan beralih angin untuk bersama klub yang lebih bagus mengikut kemampuan mereka. So mungkin Kuching City, mungkin Selangor, mungkin juga apa-apa klub lain lagi lah yang eager sangat untuk memperbaiki pasukan mereka jika dibandingkan dengan klub kita Sabah FC ini. Sekali lagi yang walaupun news ini dikeluarkan tapi masih sunyi dengan kenyataan rasmi. Walau macam mana pun this is a good news for me. Aku berharap anda merasakan this is a good news for all of you guys juga tentang persiapan Sabah FC. Sekali lagi walaupun ianya belum boleh ditekan official lagi, tapi dengan keluarnya news ni at least dia memberikan kita gambaran awal lah yang beberapa pemain harapan kita masih bersama skuad ini dan juga beberapa pemain lain yang boleh diharap boleh diberi kepercayaan juga masih bersama di dalam skuad Sabah FC ini. Bagi aku 7 pemain ni pun sudah cukup bagus untuk berada di kesebelasan utama Sabah FC. Aku mungkin berani menyatakan yang Damien pun masih bersama Sabah FC lah. So kesimpulannya ada 8 pemain di situ. So kita memerlukan 3 pemain lagi yang untuk berada di kesebelasan utama yang aku maksudkan sekarang ni. Untuk simpanan tu lain cerita lah. Pasal ada satu lagi cerita yang mengisahkan, yang mengatakan bahawa Sabah FC ni akan menumpukan untuk membawa naik pemain yang berada di skuad junior Sabah FC disenaraikan dalam skuad utama ni. So that is another story jugalah yang ingin aku bincangkan di video yang akan datang. So seperti yang aku katakan pada video sebelum ni, aku sangat-sangat mengharapkan position seperti di bahagian defensive midfield perlu diberi perhatian juga. Dan aku telah menyentuh nama Fadi Awad di situ. Tapi itu again aku punya my own preference lah. Aku tahu lebih banyak lagi pemain yang Super League proven yang boleh beraksi di bahagian defensive midfield yang berada dalam saingan Liga Super ni. Cuma kenapa aku katakan Fadi Awad walaupun beliau ni berumur 33 tahun. Sekali lagi reason utama aku adalah dia Super League proven. Dia boleh beraksi di saingan Liga Super walaupun beliau beraksi dengan klub PDRM yang berada di bawah kita, tapi dia masih mampu untuk memberikan aksi yang sepatutnya beliau berikan lah. So itu satu. Tapi kalau berniat untuk mendapatkan pemain import maksud aku pemain import daripada luar, kerana sebenarnya kita tahu Dean Pelicanos telah kembali ke Australia. So maksud kita tidak akan melihat kelibat Dean Pelicanos lagi. So kita ada ruang kosong di bahagian position tersebut.
So boleh juga mendapatkan pemain luar, tapi at least bilang orang is a decent player lah, lebih kurang macam tu. Decent player as a import player. Bukan kita bawa masuk pemain import tapi beraksi macam pemain tempatan. Bagus lagi pemain tempatan seperti mana yang kita miliki pada musim lepas. Itu aku tidak mau berlaku lagi. Tapi so far sekarang mata aku Fadi Awad. Itu saja aku rasa yang cukup sesuai untuk berada di position tersebut. Satu lagi of course status macam seperti Ondong Emba, kita tidak tahu. Status seperti siapa lagi pemain yang satu orang tu yang striker kita tu, beliau ada menyatakan hasrat beliau ingin terus kekal bersama Sabah FC, tapi again dia tidak tersenarai dalam 7 pemain Sabah FC yang aku mention sebentar tadi, dan belum ada apa-apa update. Tapi aku ada mengatakan Darren Lock di situ. Ya, so aku merasakan Darren Lock harus sekali lagi dikembalikan ke natural position beliau as a striker. So kita settle di situ, dan yang pentingnya di sini adalah selain daripada defensive midfield, kita perlu mendapatkan satu player yang berada di wing side, kanan ataupun kiri, untuk fit kita punya striker ni. Okey, jadi itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So itu adalah perkongsian terkini daripada agen BSB dan juga Astro Arena guys. So I take it as a good news walaupun ia tidak official daripada Sabah FC, tapi at least kita tahu pemain yang kita boleh harap berada masih bersama Sabah FC. Cuma bagi aku this is not enough. Ianya perlu ditambah baik lagi, diisi lagi oleh pemain yang bagi aku betul-betul proven untuk beraksi di saingan Liga Super. Itu je pendapat aku. Pasal bagi aku untuk mendapatkan satu lagi pemain import yang tidak pernah beraksi di saingan Liga Super adalah gamble sebenarnya. Unless kita punya scouting site tu betul-betul teliti pemain tersebut, bukan macam yang kita tengok di YouTube sahaja. Okey, lebih kurang macam tu lah maksud aku. Bukan aku ucap dia orang tengok YouTube lah. Tapi aku mengatakan sini, unless mereka betul-betul teliti dengan pilihan mereka, so bring them in. Tapi kalau rasa macam ianya membebankan mereka tidak jumpa sebarang individu pun yang berada di luar bola sepak tempatan kita ni untuk dibawa masuk ke Sabah FC, just focus on player yang berada di saingan Liga Super sekarang. Klub-klub yang berada di bawah kita, ambil pemain terbaik dia orang, bawa masuk ke Sabah FC. Aku rasa itu saja the most logical thing to do lah untuk Sabah FC berdasarkan apa yang kita miliki sekarang ni. Pasal satu benda lah yang aku dengar, macam kita masih struggle untuk mendapatkan sponsor bagi musim yang akan datang. Lebih kurang macam tu lah. Tapi itu benda yang aku dengar sajalah. Maksudnya ia masih rumus, ianya bukan betul berlaku. So jangan terus terjun ke dalam ruang tersebut lah yang kita belum ada sponsor yang bagus. Jangan terjun ke sana dulu pasal ini masih rumus saja. So guys, perkongsian terkini daripada SRTV untuk perkembangan Sabah FC setakat ni. Sekali lagi 7 pemain Sabah FC. Aku ulangi sekali lagi: Dominic Tan, Jafri Chu, Fan Rosan, Darren Lock, Mego Cifuentes, Anihem dan juga Jose Angel. Dia sebut sana Jose Angel, tapi gambar yang diberikan tu adalah Duje Lujic. So aku dah pasti sebenarnya lah sama ada Jose Angel atau Duje Lujic sebenarnya yang di dalam senarai tersebut. So letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah guys. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.